Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Himan Jamil dalam Ruang Bicara edisi 27 Januari 2022. Dan hari ini kita akan membincangkan satu isu yang cukup penting buat negara kita, iaitu Malaysia ke arah ekonomi biru mampan. Dan seperti yang kita ketahui, Malaysia diklasifikasikan sebagai sebuah negara maritim berpandukan kedudukan kita yang strategik di antara rantau Asia Pasifik dan juga Lautan Hindi. Oleh kerana itu, kita perlu memaksimalkan bagaimana sumber lautan ini boleh memberikan satu kepada kekayaan ekonomi kepada negara Malaysia kita. Baik, dan untuk itu saya ingin mengundang Puan Cheryl Rita Kaur, Ketua Pusat Center for Straits of Malacca, SOM, Institut Maritim Malaysia, MIMA. Selamat datang, Puan. Terima kasih banyak, Encik Hilman. Baik, tentunya isu mengenai maritim ini tidak ramai yang mengetahui apa sebenarnya ia menyumbang kepada ekonomi negara. Dan tentunya ekonomi biru itu, jika kita sebut, ia dibahaskan di persidangan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengenai pembangunan lestari, iaitu UNCSD di Rio de Janeiro pada 2012 lagi. Jadi mungkin Puan boleh terangkan pemahaman lebih mudah apa itu ekonomi biru. Terima kasih, Encik Hilman. Soalan yang sangat-sangat penting dan asas kepada pemahaman kita kepada ekonomi biru ataupun blue economy, ya, kita sebut. Pertama sekali kita kena lihat dari segi konsep tu sendiri, keluarnya daripada ekonomi hijau. Ekonomi hijau ataupun mungkin ramai yang sedia maklum green economy. Sekarang ni green economy ni dia lebih kepada berdasarkan kepada ekonomi di kawasan daratan atau terrestrial, termasuklah agriculture, forestry dan sebagainya. Sekarang ni disebabkan populasi yang semakin bertambah dan juga demand untuk ruang-ruang ekonomi yang lain, peringkat serantau dan juga peringkat internasional sekarang ni memandang ke arah lautan pula. Sektor-sektor ekonomi yang berkaitan, contohnya perikanan, aquaculture, shipping, galian minyak, mineral, dan juga sektor seperti renewable energy, tenaga yang boleh diperbaharui daripada lautan, sekarang semakin mendapat perhatian. Tapi pada masa yang sama, Encik Hilman, satu konsep blue economy ataupun ekonomi biru ni sebenarnya bukanlah satu konsep yang baru. Kita sedia maklum sebelum ni pun negara, contohnya jika kita lihat Malaysia sendiri, memang ekonomi yang berdasarkan lautan tu sedia ada. Contohnya perikanan, masyarakat kita yang memang sudah lama bergiat dalam bidang ni, termasuk juga aktiviti seperti perkapalan dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa Inggeris selalunya di MIMA kita tekankan satu perkara, is no more ships and chips, ya, disebut bukan lagi ikan dan kapal, tetapi sekarang ada lagi sektor-sektor lain yang semakin mendapat perhatian disebabkan ekonomi di daratan tu semakin sesak. It's getting busier. So there are more opportunities yang kita boleh dapat daripada lautan tu sendiri. Tetapi pada masa yang sama, disebabkan demand itu ada, kita kena pastikan pembangunan secara lestari, kita kena pastikan diberi pemahaman secara umum supaya orang lebih faham bila kita sebut blue economy ataupun ekonomi biru ni, apa sebenarnya yang kita perlu buat. Macam mana kita nak pastikan apa yang sedia ada ni dipelihara, dan juga pada masa yang sama sektor-sektor baru ni juga diberi penekanan secara betul supaya tidak habis langsung untuk generasi yang akan datang. Jadi Puan Cheryl, sebenarnya secara tidak langsung, saya bagi contoh seperti nelayan, sebenarnya mereka adalah sebahagian daripada ekonomi biru sebenarnya, disebabkan ini adalah satu polisi. Jadi mungkin mereka tak tahu apa itu ekonomi biru. Jadi untuk itu, apakah fungsi macam SOM sendiri dalam MIMA untuk menjelaskan kepada di bawah sana? Terima kasih, Cik Man. Sebenarnya secara, kalau kita lihat, saya sendiri ni sekarang di Pusat Kajian Straits of Malacca ataupun Selat Melaka di MIMA, tetapi pada masa yang sama di MIMA tu ada lagi 4 lagi pusat kajian. So sebut sekali 5. Dan memang tugas khusus kami di MIMA ialah untuk membantu kerajaan dalam melihat hal-hal yang berkaitan dengan cadangan polisi yang berkaitan dengan maritim. So 4 lagi bidang yang kami juga lihat di sini ialah environment, alam sekitar, di mana sebelum saya masuk di Straits of Malacca memang saya di alam sekitar, ya. Dan unit-unit lain pula termasuk keselamatan maritim dan juga security, economics dan juga legal, ya, perundangan. So ini menjadikan satu
4 bidang dan campur Strait Song Melaka ni sebab kita memang nak bagi satu perhatian yang khusus kepada Selat Melaka ni sebab dia ialah satu selat yang digunakan untuk international navigation. So memang penting dari segi itu dan disebabkan itu antara skop-skop kajian termasuklah bukan hanya di SOM itu sendiri tetapi di MIMA keseluruhannya untuk melihat status dan juga isu-isu dan cabaran bagi kerajaan untuk mengambil dengan lebih mendalam lagi apa polisi yang perlu mungkin diperbarui, mungkin perlu direview atau ditambah baik ataupun mungkin mewujudkan satu polisi yang baru untuk hanya menekankan isu-isu blue economy sebab kita tahu dari segi data-data yang sedia ada Encik Irman menunjukkan bahawa bukan hanya Malaysia yang berminat dengan sektor blue economy ini tetapi dia selaras dengan perkembangan di bidang yang sama di peringkat antarabangsa dan serantau. Contohnya, kalau kita lihat data untuk menekankan berapa pentingnya kita mengambil berat benda ni, data OECD di mana kita panggil Organisation for Economic and Cooperation Development OECD Badan Antarabangsa menunjukkan data-data yang berkaitan di mana pada tahun 2010 tu sendiri data menunjukkan dalam blue economy contribution is almost 1.5 trillion USD dollar sangat besar dan dia memberi peluang pekerjaan kepada almost 31 million people worldwide. Itu apa yang dilihat secara data-data yang ada dan data-data pun bukan semuanya lengkap. Ini bermaksud contribution blue economy lebih tinggi daripada itu. Oleh sebab kita tengok dari segi how it is developing, so apa yang MIMA telah jalankan ialah beberapa tahun kebelakangan ni, contohnya salah satu kajian asas kami bermula daripada tahun 2015 sendiri. Pada masa tu tak ramai juga yang bercakap mengenai blue economy. MIMA started first in a sense looking at apa sebenarnya blue economy ni, macam mana Malaysia boleh sejajar dengan perkembangan international ni. Dan pada masa yang sama Encik Himan sebut tadi di Rio de Janeiro perkara ni telah pun dibangkitkan pada tahun 2012 sendiri. So ia telah mengambil masa yang lama sebab pemahaman itu mungkin kurang lagi. So dalam tahun 2015 hingga 2017 ke 18 ia mengambil masa sebab data tidak senang diambil kira untuk mendapatkan maklumat tepat di mana Malaysia sekarang bila kita bercakap berkenaan dengan blue economy. So MIMA telah menjalankan kajian di mana kami lihat balik data-data kerajaan yang ada dan juga sektor-sektor berkaitan untuk melihat apa contribution blue economy ataupun hasil daripada lautan ni kepada GDP negara. Dan agak menarik di mana data-data yang berkaitan land-based terrestrial ni senang dijumpai. Tapi untuk lautan agak payah. Agak payah. So kami terpaksa balik kepada data-data raw data yang ada mungkin dengan stats department dan juga semua agensi-agensi maritim yang berkaitan dan lihat balik daripada raw data tu untuk melihat sumbangannya berapa. Tapi kami berbesar hati jugalah masa tu dengan data sedikit sebanyak yang ada kami dapat menjelaskan satu asas di mana boleh jadi satu benchmark lah. Contohnya pada dasar 2015 data tu kita nampak Malaysia punya contribution daripada lautan kepada GDP was almost about 23%. Besar. 23% agak besar juga. Mungkin sekarang ni sudah masa untuk update balik data ni dan contribution kepada seperti Encik Ifman sebut tadi nelayan dan sebagainya sebanyak 4% warga negara Malaysia ni yang terlibat dalam sektor blue economy. So itu telah kami lihat dan pada masa yang sama kami telah juga menjalankan kerjasama lah dengan negara-negara lain di ASEAN terutamanya untuk melihat benchmark di mana Malaysia dan di mana negara-negara jiran yang lain dan mungkin kita boleh tambah baik usaha-usaha kita. Pada masa tu didapati mungkin saya bagi contoh sedikit Encik Man, Malaysia pada 23%, atas sikit Indonesia 28%, dan di belakangnya Vietnam 21%. So saya rasa mungkin it's about time that
kita update balik data-data ni. Itu tahun berapa tu, Puan? Itu 2015. 2015. Ya, betul. Okey. Jadi kedudukan kita sekarang masih lagi tidak dapat dipastikan lah. Daripada data tu menunjukkan kita antara yang agak pioneer juga, tetapi masih ada negara jiran yang mungkin lagi tinggi sumbangan ekonomi daripada lautan kepada dia. Contohnya macam Indonesia mungkin perikanan, aquaculture dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita kena menghargai untuk Malaysia sendiri sektor minyak, contohnya minyak dan galian ni menjadi salah satu sektor blue economy yang sangat penting. Pada masa yang sama juga seperti MIMA ni di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia bahagian maritim dan banyak juga kajian kami berdasarkan kepada ports and shipping lah. So itu sendiri pun menunjukkan bahawa memang increasing lah, naik. So saya rasa dari segi tim MIMA yang membuat kajian ni beberapa tahun yang lepas, kalau 23% pada tahun itu, sekarang memang akan jadi lagi tinggi. Saya pun ada juga terbaca keratan-keratan akhbar yang menunjukkan mungkin daripada some of our local academia yang menunjukkan mungkin sekarang hampir 40%. 40%. Yes. Angka yang cukup besar tu, Puan. Yes. Jadi, Puan, bila berbicara soal maritim ini ataupun lautan ini, tentu kita ada dasar kita. Bagaimana dengan Malaysia? Adakah dasar lautan kita ini boleh mengekang pelbagai aktiviti yang salah dalam kalangan pemain industri itu sendiri, industri maritim ini, supaya menjaga ekosistem maritim supaya ekonomi dapat terus dijalankan? Itu satu soalan yang sangat penting, Cik Himan. Saya mungkin huraikan dari segi begini. Pada masa ni, banyak sektor maritim kita masih lagi dilihat dari segi sektor base. Sektor base maksudnya kalau perikanan, aquaculture, dia mungkin dilihat dari segi itu saja. Sumbangannya dalam 1% lebih, about 1% to national GDP, which nampak kecil tapi sebenarnya besar. Kemudian kita lihat pula pengangkutan, transportation, mungkin dilihat sebagai silo sahaja pengangkutan. Dan sama juga dengan coastal tourism, sama juga dengan deep seabed mining ke, isu-isu lain yang berkaitan lah. So sekarang ni bila kita bercakap berkenaan dengan blue economy, apa yang perlu berubah ialah integrated approach. Setiap sektor ni dia tidak mungkin tidak mendatangkan kesan kepada sektor satu lagi. Contohnya kalau ada saya boleh bagi satu contoh lah, katalah kalau ada industri perikanan dan pada masa yang sama kita nak tengok kepada tourism, mungkin ada protected area, dia akan bercanggah juga, dia akan membawa kesan kepada nelayan dan sebagainya. So kita kena faham di sini faktanya ialah bila kita bercakap dengan berkenaan blue economy, kita kena pastikan kita kaitkan satu sektor tu dengan sektor yang lain. Ini oleh sedemikian memerlukan kerjasama antara kesemua pihak yang terlibat, pihak yang berkepentingan termasuk daripada bottom level kepada top, ya, agensi kerajaan, ministries, local academia, NGO, semuanya, research institutions, supaya semua ini dibawa bersama dan dilihat bukan dari segi sumbangan kepada ekonomi saja, tetapi pada masa yang sama memastikan sewaktu dieksplorasikan semua sumber-sumber ini, kelestarian itu diambil kira. So macam mana kita nak ke arah win-win situation? So banyaklah prinsip-prinsip yang ada di luar sana. And kalau saya boleh bagi sedikit contoh di sini, sekarang ni kita banyak bercakap berkenaan dengan Ocean Decade for Science 2021, 2030. Pada masa sama ada juga Sustainable Development Goals, SDG. Yang paling popular sekarang ialah SDG 14. Tetapi pada masa yang sama kita kena tengok juga ada juga SDG lain yang berkaitan, contohnya Climate Change, SDG 13 dan sebagainya. So kita kena lihat dari segi kita bukan hanya membincangkan konsep itu, tetapi pada masa yang sama bila kita jalankan usaha-usaha tu secara betul, ia akan membantu negara mencapai obligasi kepada konvensyen yang telah disain dan juga memastikan masyarakat makmur dalam masa yang akan datang, untuk pastikan nelayan tidak hilang dia punya punca pendapatan contohnya, dan sebagainya. So memang masih lagi lah dari segi, kalau kita dah lihat berapa sumbangannya, sekarang kita nak lihat pula macam mana integrated management tu. Apa yang diperlukan. Dan seperti tu Encik Himan tanya tadi, contohnya dah ada ke dasar, satu dasar yang spesifik kepada blue economy, unfortunately belum ada lagi lah. Tetapi dijumpai dalam sektor-sektor ni.
Contohnya macam mana memastikan usaha kelestarian perikanan tu memang ada dasar dia, ada perundangan dia. Sama juga dengan pengangkutan, ada master plan dia, ada perundangan shipping legislation dan sebagainya, dan semua sektor-sektor lain juga. Tetapi di sini seperti yang saya sebut, integrated itu mungkin perlu adalah satu usaha untuk melihat ke semua sektor yang utama untuk Malaysia ni secara holistik. Dan untuk itu mungkin saya boleh share sedikit juga, Encik Herman, pada masa ni as we speak, ada satu usaha oleh Economic Planning Unit lah, EPU, di mana masih dalam proses lagi, tapi satu kajian sedang dilaksanakan untuk melihat semua sektor-sektor ni, dan juga untuk melihat kalau mampulah satu blueprint disediakan untuk mendasarkan kepada di mana Malaysia, ke arah mana Malaysia hendak champion blue economy dalam masa-masa yang akan datang. Oh, itu sedang dijalankan. Dan pada masa yang sama juga MIMA pun meneruskan jugalah, sebab memang seperti saya sebut tadi, bukan hanya SOM, tetapi ke semua unit-unit yang ada di MIMA tu pun melihat semua aspek yang khusus dalam isu ni. Baik, Puan Syarif, saya seronok sebenarnya tahu tentang blueprint yang bakal digubal itu. Namun kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini mengenai isu Malaysia ke arah ekonomi biru mampan, melibatkan maritim dan lautan negara untuk ekonomi Malaysia. Kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam ruang bicara membincangkan topik Malaysia ke arah ekonomi biru mampan, dan bersama saya Puan Cheryl Rita Kaur, Ketua Pusat Center for Straits of Malacca SOM ataupun SOM, Institut Maritim Malaysia MIMA. Baik, Puan, kembali mengenai blueprint ekonomi biru kebangsaan yang bakal kita adakan selepas ini. Jadi sekarang ni waktunya bagaimana? Masih di peringkat cadangan ataupun telah pun diberikan kepada pihak yang berkenaan? Terima kasih Encik Iman. Ya, sebenarnya usaha ni telah pun bermula dalam beberapa bulan yang lepas, tetapi disebabkan pandemik ada juga kekangan tertentu dalam menjalankan sedikit kajian dan sebagainya. Tapi it's already in process, dan pada peringkat ni banyak sudah stakeholder konsultasi bersama dengan pihak berkepentingan oleh pihak EPU sendirilah. So MIMA antara stakeholder yang utamalah, saya akan sebut begitu, sebab kami pun sudah we've got the experience daripada apa yang kita buat beberapa tahun yang lepas. At least dia menjadi satu benchmark ataupun satu baseline. So sekarang ni bukan hanya MIMA, tetapi semua juga badan-badan kerajaan lain, agensi dan kementerian dan juga akademia dan NGO dan sebagainya yang mengambil bahagianlah dalam konsultasi ni. So setiap kali ada, it's still in the early stage I would say, tetapi input-input kami diambil kira untuk memastikan dasar ataupun blueprint ni nanti akan memenuhi keperluan kesemua pihak-pihak yang terlibat. It's not just one area covered, so it has to be holistic in that sense lah. So kami telah banyak mengadakan melibatkan diri dalam mesyuarat bersama dan juga perbincangan bersama pihak EPU setakat ini, dan juga to certain extent walaupun dia bukan directly untuk blueprint ni, tetapi pada masa yang sama MIMA juga banyak mengkaitkan diri ataupun melibatkan dirilah dalam perbincangan-perbincangan bersama local expert, regional expert dan juga international expert. So sekarang ni kita nak pastikan hala tuju Malaysia tu bukan hanya untuk Malaysia saja satu-satu, sebab lautan ni satu isu yang transboundary. So you have to be aligned with what's happening at international level, regional level dan sebagainya. So kami banyak juga mengadakan perbincangan ataupun menyertai topik-topik atau dialog yang berkenaan untuk mendengar juga apa hala tuju ASEAN contohnya. ASEAN pun sudah mula berbincang mengenai blue economy ni. Tapi pada masa yang sama ada juga lagi badan-badan lain ataupun platform lain yang akan membantu juga dalam segi ini, di mana Malaysia adalah satu member. Saya mention tadi ASEAN, tapi ada juga platform seperti IORA, Indian Ocean Rim, yang berdasarkan kepada Indian Ocean tu sendiri. Malaysia is also a member. We talk about blue economy. ASEAN
baru-baru ni sudah mula bercakap juga berkenaan tu. Dan juga ada badan-badan intergovernmental yang berkaitan yang juga membincangkan isu ni. Contohnya Malaysia is part of COPSI base-nya di Thailand ya, tapi kita member, so it's a coordinating body lah on Seas of East Asia. Itu satu contoh. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation Platform pun bercakap juga berkenaan dengan blue economy. So banyak di luar sana, banyak terdapatnya kemahiran yang diperlukan, pengetahuan dan sebagainya. Tapi saya tekankan satu perkara lain juga di sini, di mana Malaysia have to look at this for Malaysia's needs. Kita walaupun kita mendengar daripada pihak-pihak yang lain, kita kena pastikan bila kita laksanakan satu dasar untuk Malaysia, dia memenuhi kehendak masyarakat kita. Kena sesuaikan. Dia tak boleh terus ambil dan jadi satu dasar kepada Malaysia. Itu sangat penting. Jadi Puan, ke arah ekonomi biru ini, jadi tentu ada cabarannya. Setiap negara saya pasti cabarannya berbeza. Seperti Malaysia, kedudukan yang begitu strategik di Selat Melaka itu sendiri, cabaran tentu lebih besar. Bagaimana Puan melihat berdasarkan kajian dan data yang dimiliki, cabaran Malaysia ke arah ekonomi biru? Memang betul itu, Encik Iman. Sebenarnya kalau saya kaitkan balik dengan center saya sendiri sekarang ni, kita lihat Straits of Malacca ni satu badan international, satu badan air yang penting lah untuk international navigation. Tapi pada masa yang sama, kita lihat sektor-sektor yang kita kena betul-betul fokus ya, yang tak boleh lari memang ports and shipping lah. Sebab itulah antara yang paling penting di sana ya. So saya boleh mungkin sedikit data berkenaan dengan ports and shipping. Kita nampak daripada pertambahan kapal yang melalui, daripada saya ingat lagi beberapa tahun yang lepas 50 lebih ribu, 60 lebih ribu setahun, sekarang dah 80 lebih ribu. Dan ada kajian juga di MIMA yang menunjukkan akan lebih daripada 100,000 dalam masa yang terdekat. So itu antara sektor blue economy juga. Tapi pada masa yang sama, kita tidak boleh lupa ataupun alpa kepada sumber semula jadi. Kalau kita lihat dari segi perikanan, sektor perikanan, data Malaysia menunjukkan yang paling tinggi sebenarnya antaranya datang daripada sana, Straits of Malacca. So the other issue pula, marine tourism. Kita ada juga satu taman laut ya, di Pulau Payah di utara. Dan kita ada juga kawasan-kawasan pelancongan yang lain, contohnya yang ada kepentingan international, seperti Ramsar site ya, di Tanjung Piai, Pulau Kukup, dan banyak lagi kawasan semula jadi, alam semula jadi lah. Dari segi masyarakat pula, kita lihat banyak ya, fishermen, nelayan, aquaculture. Pada masa yang sama, sumber-sumber seperti hutan bakau, coral reef, seagrass dan sebagainya, yang memang ekosistem marine ni pun penting. Dan dalam blue economy konsep tu sendiri, kita tak boleh hanya melihat pembangunan ekonomi itu saja. Kita kena pastikan while we look into economic development, it has to be sustainable. Caranya ialah untuk memastikan sumber semula jadi ni dipelihara. So sekarang ni antara convention dan sebagainya yang saya sebutkan sebelum ni pun menekankan, contohnya kalau kita tengok COP26 ya, yang baru je selesai tak lama sebelum ni, antara persoalan yang banyak diutarakan dengan climate change ialah nature based solution. Nature based solution kena memastikan kita kena tengok balik kita punya pokok bakau, kita kena tengok balik deforestation dan sebagainya, kerana dia melepaskan carbon dioxide. Kita kena pastikan kita selamatkan kawasan-kawasan ini supaya kita akan dapatlah untuk memastikan our contribution to greenhouse gases not that high. At the same time, itu yang semula jadi ya, Encik Iman. Kita tengok dari segi shipping pula, contohnya pengangkutan maritim ni, contohnya it has got its own regulator as well. Di sini of course our kementerian sendirilah, Kementerian Pengangkutan, tetapi di peringkat international pula kita ada International Maritime Organization. So mungkin pada satu ketika dulu tidak ada kaitan secara langsung lah kepada climate change, tetapi sekarang ni the more we go towards blue economy ni, kita kena faham that initiative for all these sectors towards addressing environmental issues is important lah. So antaranya sekarang IMO sendiri mengkaitkan satu contohnya ialah emission daripada ship tu sendiri ya, pelepasan udara yang mungkin mengandungi greenhouse gas.
perlu mematuhi provision ataupun keperluan SDG 14 juga. So dia banyak membincangkan sekarang ni usaha-usaha hijau, green initiatives which contributes back to blue economy anyway. So apa teknologi yang kita boleh gunakan? Apa antara dasar-dasar maritim tu sendiri yang perlu dilihat untuk memastikan kita mesra alam. So that is where we make sure ekonomi jalan tetapi at the same time kelestarian tu dijaga. Itu contohnya lah di Selat Melaka tu sendiri. Di Selat Melaka tu sendiri. Jadi tentunya bila bercakap tentang maritim ini, industri yang paling menyumbang walaupun jumlahnya persentajnya kecil seperti perikanan ini, tapi dalam konteks ekonomi biru ini, bagaimana peranan untuk kita menjaga supaya sektor ini menyumbang kepada ekonomi dalam masa yang sama menjaga ekosistem supaya ikan itu sentiasa ada di laut. Maksudnya begitu. Jadi bagaimana tu Puan? Betul Encik Ihman. Ini antara salah satu sektor blue economy yang memang banyak dibahaskan ya, bukan hanya di Malaysia tetapi kebanyakan juga mesyuarat yang saya pernah ikuti. Perikanan ni antaranya sedikit sebanyak history juga ya. Mula-mula bila kita berbincang berkenaan dengan blue economy di Malaysia beberapa tahun yang lepas, saya ingat lagi sektor yang memang akan mendapat perhatian ialah perikanan. For some reason, sebab memang traditional Malaysian involvement in fishery sector dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama agak merisaukan juga bila kita lihat data-data yang sedia ada menunjukkan sumber perikanan ni semakin merosot. Tapi ini bukan sekali lagi ini bukan satu isu Malaysia sahaja. Ia juga satu isu global. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak. Adakah disebabkan climate change Puan? Antaranya, tetapi lebih daripada itu ialah juga kerana kerakusan manusia sendirilah. Overfishing, kemudian ada juga isu-isu yang perikanan secara haram dan penggunaan gear yang tidak bersesuaian menyebabkan habitat ikan tu sendiri rosak, menyebabkan ikan juvenil ni tidak boleh membesar dan sebagainya. So sebenarnya banyak aspek yang kita perlu lihat. Sebab tu saya selalu fikir blue economy ni mungkin walaupun telah lama ada, seperti saya sebut, bukan satu benda baru, tetapi ramai yang tidak faham lagi kerana dia sangat kompleks. Bila kita lihat dari segi terminologinya, kita lihat satu-satu sektor tu pun banyak isu dia. Apatah lagi bila kita cuba kaitkan dengan sektor-sektor lain pula ya. So di sini bila Encik Herman sebut tadi perikanan, ada juga threat daripada pencemaran marine, marine pollution. Baru-baru ni ya, Encik Herman, kalau kita tengok Keratan Abang menunjukkan banyak dijumpai penyu yang mati ya. Penyu mati baru lagi. Ya, baru lagi, dan sangat merisaukan bila saya lihat balik puncanya sampah marine. Dilihat sampah marine dilanggar oleh mungkin bot dan sebagainya, pencemaran dan sebagainya. Ini sekali lagi ialah satu isu yang bersaling kait rapat, bukan satu sektor saja. Datangnya mungkin daripada darat, datangnya mungkin daripada laut. So blue economy menekankan kita kena faham apa sektor utama kita kena faham isunya, threat, cabarannya, dan macam mana caranya untuk menggembeling usaha kerajaan secara holistik ni untuk memastikan blue economy ni bukan hanya sekarang kita ada ekonomi ni, seperti Encik Irman sebut ya, nelayan-nelayan ataupun anak nelayan yang akan menceburi dalam bidang ni akan sentiasa adalah sumber dia. Of course now if we look at fishery, there are more focus on aquaculture also, tapi itu antaranya untuk meringankan sedikit ya tekanan ke atas sumber asli lah, kita sebut sumber semula jadi. So ini semua antara perbincangan yang memang diambil kira bila kita berbincang mengenai blue economy secara sektor dan secara keseluruhan lah. Okey, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali nanti kita akan teruskan lagi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan marine dalam kita nak menyumbang ekonomi biru kepada sektor marine negara kita ni. Kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam ruang bicara membincangkan topik Malaysia ke arah ekonomi mampan, ekonomi biru mampan, dan bersama saya Puan Cheryl Rita Khor, Ketua Pusat Center for Straits of Malacca, SOM, Institut Maritim Malaysia, MIMA. Dan berbalik kepada soalan saya tadi, Puan, jadi selepas ini
apa yang diperlukan Malaysia untuk memastikan ekonomi biru ini dapat dijayakan dengan kadar segera yang mungkin dan pelibatan kerajaan itu sendiri. Adakah ke arah kita ini masih lagi di peringkat perbincangan dan sebagainya ataupun akan dilaksanakan kemudian? Terima kasih Encik Ilman. Sebenarnya ini antara satu perbincangan yang sangat-sangat pentinglah untuk kita lihat dari segi keperluan Malaysia itu sendiri. Kita nampak kita sudah pun dalam progres. Kita bukan hanya bermula sekarang, tetapi terdapat banyak inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan. Tetapi untuk memastikan Malaysia semakin rancak untuk melihat konsep ni untuk kemakmuran negara. Contohnya kalau saya boleh kaitkan balik kepada rancangan Malaysia ke-12. Ciri-ciri ataupun prinsipal blue economy itu sebenarnya ada dari segi apa tujuan untuk next 5 years development dan sebagainya. Tetapi kalau saya boleh sebut beberapa cadangan lah, mungkin apa yang selaras dengan apa yang dilaksanakan sekarang, antara aspek-aspek yang boleh diambil kira ialah mungkin melihat dari segi membangunkan satu profil ekonomi biru di Malaysia. Sekarang ni ada beberapa kajian lah, termasuk kajian MIMA tu sendiri, tetapi we have to look into, contohnya stats data menunjukkan satu GDP keseluruhan untuk Malaysia. Tidak ada satu publikasi di mana setiap tahun diambil data marine itu dan dipublicize. Memang tiada lagi. Memang tiada, perlu dicari dari segi setiap sektor. Dia tidak ada di satu tempat. So kita bila menjalankan kajian lautan ni, kita terpaksa pergi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tadi itulah, dan tidak, yang jadi masalahnya dia one off. Your research is completed, dan siapa yang akan continue updating the database? So perlu ada satu profil ekonomi biru ini. Sekarang ni pun kita banyak banyak perbualan yang menyebutkan Malaysia ni satu negara maritim. Tapi pada masa yang sama, kalau kita tak ada satu profil blue economy ini, menyukarkan untuk pemahaman masyarakat awam, mungkin hanya pihak-pihak tertentu saja yang faham apa konsep ini dan kenapa kita berbincang perkara ini. Tetapi saya rasa to make it publicized so that people understand dia part of blue economy, dan dia boleh faham, dia nampak trend daripada mungkin 5 tahun yang sebelum ni, apa trendnya, dan akan datang apa yang dijangkakan. So perlu ada juga satu elemen projection. We have to understand, so all this needs baseline information, dan untuk memudahkan kita membuat rangkaan yang akan datang lah. Itu salah satu area. Selain daripada itu, mengenal pasti pihak-pihak berkepentingan terlibat dan membawa mereka untuk menyertai perbincangan-perbincangan seperti ini. Contohnya satu usaha bernama hari ini ialah untuk memastikan rakyat umumnya faham sedikit sebanyak apa tu MIMA dan kenapa MIMA melihat blue economy. Yang dan paling penting blue economy itu pun mungkin betul. ramai yang tak tahu lagi tentang perkara ini. So kita kena pastikan semua pihak-pihak ni dibawa bersama untuk memastikan pemahaman kita has to be same. Kalau kita lihat sebelum ni, saya pernah terlintas di mana mungkin pihak tertentu dia rasa blue economy ni perikanan sahaja. Pihak yang lain pula mungkin rasa kalau blue economy ni maksudnya ekonomi sahaja. Kenapa kita bercakap berkenaan dengan alam sekitar? Dia tidak faham konsep kelestarian untuk dalam yang perlu ditekankan bila bercakap mengenai blue economy ni. So dia mengikut dia punya demand and needs sahaja, dia tak faham konsep keseluruhan tu. So perlunya kita mengambil pasti atau mengambil kira pihak-pihak yang perlu dilibatkan. Selain daripada tu, kita kena juga mengenal pasti platform, contohnya platform di mana kita boleh lebih merangsangkan integrated management tu. So mungkin dalam bidang-bidang tertentu, biodiversity dan sebagainya mungkin sudah ada tetapi kita perlu lihat juga untuk all other areas as well. So mungkin I won't mention which platform, tetapi perlu adanya sedikit consideration that we bring all these different parties together to discuss this and to make sure everyone understands. Semua orang faham kenapa kita perlu ini dan macam mana blue economy ni bukan hanya akan membantu negara dalam usaha menjadi satu negara membangun. Kita pun tidak boleh ketinggalan dari segi sektor-sektor atau teknologi dan sains yang melibatkan marine ini. Tapi pada masa yang sama menekankan juga obligasi Malaysia tu ke arah
CBD Convention, Climate Change Convention, IMO contohnya dan sebagainya. Ya, so itu antara perkara-perkara yang boleh dilaksanakan lah. Macam di MIMA sendiri pun ada 5 pusat kajian maritim ya, yang menerapkan unsur-unsur pengurusan maritim itu sendiri, antaranya ekonomi, alam sekitar, perundangan dan keselamatan maritim. Macam di SOM sendiri untuk khusus Selat Melaka ini. Jadi bagaimana MIMA itu sendiri akan mendukung inspirasi untuk menjayakan ke arah ekonomi biru negara? Terima kasih Encik Iman. Yes, ini antara perancangan-perancangan yang kami pun banyak berbincang lah secara dalaman ya. So sebagai contohnya satu usaha sebelum ni yang saya sebut 2015-2017 itu mungkin sudah tiba masanya pihak kami pun perlu melihat balik dari segi, sebab data baseline ada pada kami ya, sebab kami sudah cari daripada semua sumber-sumber yang ada on maritime untuk update. Mungkin salah satu keutamaan priority membantu juga pihak-pihak pihak kerajaan lah dari segi ini untuk memastikan dasar yang akan dibangunkan itu ataupun policy ataupun blueprint apa-apa yang kita panggil ni ialah memenuhilah satu keperluan negara dan juga sejajar dengan pembangunan serantau dan juga antarabangsa. Itu antaranya. Other than that, I think the other area would be untuk menjalankan banyak lagi forum-forum yang berkaitan. Saya berharap dengan pada masa yang akan datang ni, sebelum ni banyak menjalankan online sahajalah disebabkan pandemik, tetapi mungkin selepas ni boleh menjalankan lagi program-program khusus di mana perbincangan boleh dijalankan dengan lebih teliti lagi dengan pihak-pihak tertentulah. So that would be among, saya rasa, antara effort MIMA sendiri. Tapi pada masa yang sama, banyak juga kajian-kajian sedia ada sekarang ni yang memang akan selaras dengan dasar yang saya sebut tadi, blue economy needs, kepentingan dan sebagainya. Contohnya kajian di Selat Melaka ni banyak sekarang ni memang akan berfokuskan kepada isu-isu keselamatan dari segi shipping dan sebagainya. Tetapi unit-unit lain telah pun membuat kajian-kajian yang juga akan menyumbang kepada itu juga. So bits and pieces, but then to bring it all together lah. Itu yang lebih penting. Yes. Kumpulkan semua dan kita selaraskan supaya ia integrasi. Yes. Baik, kita akan kembali selepas ini membicarakan lagi topik Malaysia ke arah ekonomi biru mampan. Kembali selepas ini. Hujan lebat sejak jam 6 petang Jumaat menyebabkan beberapa kawasan termasuk laluan utama. Kampung ni dah kira macam tenggelam. Sedih pasal rumahnya dah tak ada apa-apa lagi. I think second banjir yang paling teruk lah. Sedikit sebanyak inisiatif yang kita buat lah. Bantuan-bantuan memang mencukupi melebihi. Saya berbesar hati, terima kasih. Sebab kita ni semua satu Malaysia.
Ya, kembali dalam blok terakhir Ruang Bicara membincangkan topik Malaysia ke arah ekonomi biru mampan. Bersama saya adalah Puan Cheryl Rita Kaur, Ketua Pusat Center for Straits of Malacca, SOM, Institut Maritim Malaysia, MIMA. Baik, Puan, berbaki lebih kurang 15 minit saja lagi ni. Mungkin isu yang kita tidak dapat elak apabila berbicara soal lautan ini adalah pencemaran. Setiap kali ada sahaja isu berkaitan pencemaran daripada kapal dan sebagainya, malah manusia sendiri yang mungkin alpa tidak menjaga laut yang sepatutnya dijaga kerana ia sumber ekonomi negara, kan. Jadi macam mana MIMA sendiri menangani masalah-masalah sebegini, pencemaran daripada sektor perikanan misalnya, sektor perkapalan dan sebagainya? Terima kasih Encik Ikhman. Ya, antara fokuslah seperti yang saya sebut tadi, sebelum saya mengambil alih pusat SOM ni, saya berada lamalah di pusat environment di MIMA tu sendiri. So isu ni memang antara yang paling dekat di hati lah, saya kira begitu. Antara isu-isu alam sekitar ni termasuk memang tidak boleh lari daripada isu pencemaran. Kita faham that pencemaran sebenarnya kebanyakannya macam 70% lebih daripada darat. Kalau kita lihat secara keseluruhan, memang sumbangan daripada darat tu lebih tinggi. Tetapi pada masa yang sama ada juga cabaran-cabaran daripada laut sendiri. Contohnya seperti yang Cik Ilman sebut tadi, pencemaran minyak. Boleh jadi secara sengaja ataupun tidak sengaja, mungkin disebabkan aksiden dan sebagainya. So memang ada banyak actions lah, yang action plan ataupun tindakan guideline yang memang sudah ada. Contohnya untuk Straits of Malacca memang lengkap lah, sebab ini antara prioriti. Tetapi pada masa yang sama, kalau saya kaitkan balik kepada pencemaran tadi, kami pun mungkin saya berbesar hati juga untuk sebut di sini, Malaysia sekarang sudah ada satu polisi baru yang baru je dinaikkan, officially release this week on marine litter. Minggu ni baru minggu ni. Memang satu usaha yang panjang, tetapi sekarang memang dokumen itu sudah made available. So itu saya bangga untuk sebut di sini, sebab memang MIMA telah bersama-sama dengan pihak KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air, untuk membangunkan satu dokumen ni akan melihat secara teliti action-action yang perlu Malaysia ambil untuk mengatasi masalah sampah marin ini. Dan mungkin Malaysia ialah salah satu negara, only a few countries has a document terawal yang ada dokumen inilah. Apa nama polisinya? Nama polisi ni ialah National Marine Litter Policy and Action Plan 2021-2030. Dan saya rasa mungkin juga pada masa yang sangat bertepatan, di mana seperti tadi kita bincangkan berkenaan dengan penyu-penyu yang mati disebabkan mungkin sampah marin dan sebagainya. So ini salah satu isu dalam pencemaran marin secara amnya. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita lihat daripada segi perkapalan, which is definitely related jugalah dengan MIMA ni, kita lihat dari segi apa usaha-usaha yang diperlukan. Contohnya di Selat Melaka, kalau kita lihat apa tindakan yang mungkin pihak-pihak terlibat di sini akan melibatkan Department of Environment, Jabatan Laut, Ministry of Transport dan sebagainya. Pada masa yang sama, seperti kita bincangkan sebelum ni, Encik Ilman, antara isu-isu ni juga dia bukan national saja, dia transboundary. ASEAN. Dia ASEAN dan sebagainya. Contohnya kalau kita lihat balik di Selat Melaka tu sendiri, kalau berlaku tumpahan minyak, amat mudah untuk bergerak ke sempadan yang negara jiran kita. So untuk itu, saya mungkin boleh share juga dengan masyarakat umum lah di sini. Ada juga satu platform yang melibatkan Malaysia, Singapura dan Indonesia. We call it the cooperative mechanism. The cooperative mechanism. Dan focal pointnya ialah Ministry of Transport sendiri dan juga Jabatan Laut lah. So setiap tahun memang perbincangan khusus dijalankan untuk bukan hanya safety of navigation, tetapi juga environmental protection. So isu-isu yang semasa, threat semasa dan sebagainya akan dibincangkan di antara tiga negara yang terlibat untuk memastikan kelestarian Straits of Malacca itu sendiri. So kita akan membincang ini, isunya apa antara actions yang kita boleh uniformkan lah. Pada masa yang sama juga, kalau ada isu-isu international yang bangkit berkenaan dengan isu perkapalan, isu alam sekitar dan sebagainya, perbincangan khusus boleh juga dijalankan, di mana satu-satu negara yang terlibat itu boleh mencadangkan
ini isunya dan kami cadangkan mungkin Malaysia boleh mengutarakan ini seperti so and so lah. Tapi itu bukan hanya dari segi perbincangan sahaja, projek bersama juga dijalankan. Pada masa yang sama capacity building program juga dijalankan. Latihan untuk 3 negara, wakil-wakil daripada 3 negara ini, di mana MIMA sendiri telah banyak membantu juga kementerian. Sertai jugalah. Yes. Menyertai satu dan juga membantu menganjurkan pun pernah juga. Bersama-sama dengan our ministry lah dan juga Jabatan Laut dan sebagainya untuk menjalankan latihan-latihan berkaitan, contohnya oil spill, shipping, teknologi dan sebagainya, dan melibatkan wakil-wakil daripada negara jiran, Singapura, Indonesia dan Malaysia. So this has been going on and will be continued, I'm pretty sure, untuk memastikan sedikit sebanyak usaha tu diteruskan untuk memastikan kelestarian, bukan hanya ekonomi tetapi kelestarian itu juga diambil kira. Puan, saya nak tanya juga disebabkan waktu sekarang ini pandemik COVID-19, macam mana dengan aktiviti maritim global dan juga Malaysia khususnya waktu sepanjang 2 tahun kebelakangan ini? Ya, itu soalan yang menarik ya, Chairman. Sebenarnya kita lihat ya, daripada banyak-banyak sektor ni, memang dari segi perbincangan blue economy tu sendiri menekankan berlaku sedikit pengurangan, obviously ya. Tetapi pada masa yang sama bukan dalam semua sektor. Ada sektor yang telah teruk impactnya, tetapi ada sektor yang sebenarnya flourish. Contohnya perkapalan, ship calls dan sebagainya, memang we have set a record, contohnya Port Klang dan satu berita yang baik. Satu berita yang baiklah sebenarnya, dan I congratulate the parties involved lah. Tapi pada masa yang sama tourism memang impacted lah. So marine tourism contohnya satu sektor yang memang impact lah, kuat lah. Dari segi perikanan, it's quite a mixed thing. More or less kerajaan telah memastikan sumber perikanan tu, bekalan ikan tu berterusannya. So langkah-langkah tertentu ataupun SOP telah diambil. Tapi saya rasa antara banyak-banyak yang memang terkesan ialah tourism lah. Unfortunately, disebabkan dia melibatkan pelancong dan sebagainya, dan banyak juga kawasan resort dan sebagainya tutup ya, disebabkan memang tidak dapat menarik pelancong. Tapi pada masa yang sama, fortunately or unfortunately, alam sekitar benefited lah. Sebab tak adanya orang flourish, pemuliharaan tu jadi berkesan pula. Sebab kurangnya orang. So it's a catch-22 situation lah. Dan bersangkutan dengan pemeliharaan tu, Puan, bagaimana strategi waktu ini untuk memelihara lautan kita ni supaya ia boleh menjana ekonomi yang lebih banyak selepas ni? Saya rasa semua pihak yang terlibat, bukan hanya MIMA, sebab MIMA lebih kepada menjurus kepada policy research, recommendation dan sebagainya, tapi pihak-pihak yang boleh enforce, yang terlibat contohnya Department of Fisheries, Department of Environment, dan semua pihak yang menguatkuasakan ni banyak memainkan peranan lah, Encik Iman. So antaranya ialah memastikan akta-akta yang sedia ada diterima pakai, dikuatkuasakan, dan pada masa yang sama memastikan dasar-dasar management ni dikuatkuasakan lah. So we have actually good guidelines. We've got good policy frameworks dan sebagainya on many of the areas. Mungkin cabaran di sini ialah lebih kepada some of it is well enforced, some mungkin boleh diperbaiki lagi. Tetapi bila kita bercakap dengan blue economy, berkenaan dengan blue economy, sekarang cabarannya ialah memastikan, again like I mentioned before, bukan hanya sektor base, tetapi memastikan apa-apa tindakan yang diambil dalam sektor tertentu, apa impaknya ke atas sektor lain juga. Itu memerlukan satu perundingan yang lebih khusus di antara pihak-pihak yang terlibat lah. Contohnya ya, di sini kalau saya boleh tekankan balik kepada perikanan tadi, kurangnya perikanan, tekanan ke atas wild capture ni contohnya, yang keluar ke laut dan sebagainya, mungkin banyak juga menjurus kepada aquaculture. Tapi pada masa yang sama kita kena pastikan kawasan yang aquaculture ni banyak di kawasan paya bakau yang di clear dan sebagainya, kena pastikan that these issues are taken into consideration to make sure bukan untuk membangunkan satu sektor tu kita jeopardize another area kan. So itu antara cross cutting lah yang mudah disebut. Akan datang pula, akan ada pula isu-isu seperti
mining contohnya, ataupun satu yang memang hangat sekarang ya renewable energy from the oceans. Itu juga akan mengambil kawasan di kawasan pantai dan lautan kita. So mungkin akan ada sedikit konflik di situ ya, yang perlu dilihat dalam masa yang akan datang. Mungkin dengan oil and gas, mungkin dengan shipping and ports dan sebagainya. So mungkin dengan marine protected areas. So ini antara perbualan ataupun perbincangan yang saya rasa perlu lebih khusus lah dalam masa yang akan datang, to make sure we achieve our rancangan Malaysia tu sendiri in economy. At the same time we achieve good prestigious for Malaysia to be protecting or championing the environment as well. Saya sebenarnya makin seronok, tapi masa agak mencemburui kita, Puan Cheryl, untuk berbincang mengenai ekonomi biru ini. Jadi mungkin selepas ini kita akan panggil lagi mengenai blueprint pula dasar ekonomi biru ini. Baik, nampaknya masa sangat mencemburui untuk bincang mengenai Malaysia ke arah ekonomi biru mampan. Terima kasih kepada Puan Cheryl Rita Kaur, Ketua Pusat Center for Straits of Malacca, SOM, Institut Maritim Malaysia. Terima kasih Puan kerana sudi bersama Ruang Bicara. Baik, sudah pastinya industri maritim menyumbang besar kepada ekonomi negara. Nampak atau tidak, tapi itulah hakikatnya. Dan untuk itu, ekonomi biru ini sangat penting untuk kita jayakan dalam memastikan kebolehsanaan tabik urus untuk menjayakan ekonomi ini dapat menggunakan hasilnya dengan lebih inklusif dan sekaligus menyumbang kepada KDNK negara yang mungkin lebih besar lagi selepas ini. Saya kira itu saja untuk Ruang Bicara untuk malam ini. Kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang menarik. Teruskan bersama kami di Bernama TV. Saya Himan Jamil. Selamat malam. Assalamualaikum.